terlampau sayang kepada anak-anak. Sepatutnya bila kita sayang kepada anak, kita lakukan seperti mana yang Rasulullah SAW ajar melalui hadis tersebut. Maksudnya bila anak tersebut umur 7 tahun, suruh dia semayang, suruh sampai umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun dia tak semayang juga, Rasulullah SAW mengatakan boleh dipukul. Tapi kalau kita lihat, jarang ibu bapa yang bertindak tegas. Jangan terutama dalam penguatan. Jadi bila ada perasaan kesian itu menyebabkan anak-anak ini menjadi lalai, menjadi naik tocang contohnya. Maknanya tak boleh tu ayah kuat tahu ya pada semayang. Dan kemungkinan ahli keluarga kita mampu melaksanakan ibadah solat ini dengan penuh 5 waktu. Tapi kemungkinan kalau mahu kita, saudara kita, orang-orang yang berkaitan dengan kita masih ada yang tidak mampu untuk menunaikan solat. Walaupun setengah tu sampai berbuih lah. Mak ayah tunaikan, semayang lah. Tu semayang langsung pada tahu. Jadi macam mana kita nak buat supaya dia ni boleh menunaikan solat 5 waktu? Tu kita kena cari sendiri. Macam mana cara yang terbaik. Bila kecil-kecil ni memang Rasulullah SAW mengajar dengan cara begitu. Maknanya bila 7 tahun, kita berhak untuk menyuruh dia, ajar dia, ajak dia mari surah dan sebagainya. Bila umur 10 tahun, kita berhak untuk memukul dia. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin ada ni cara-cara yang lain, cara-cara yang lain yang boleh menyelesaikan masalah ini. Jadi itu berkenaan dengan solat. Sebab saya membuka dengan ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kerana pada malam ini kita akan membaca berkenaan dengan hukuman meninggalkan sembahyang. Hukuman meninggalkan sembahyang. Jadi saya skip. Kalau ikutnya berkenaan dengan serangan. Jadi bersempena dengan Isra dan Mi'raj, peristiwa besar yang berlaku pada bulan Rajab pada 27 Rajab ini. Jadi kita lebih baik kita membaca berkenaan dengan hukuman bagi mereka-mereka yang meninggalkan sembahyang. Jadi kebanyakan orang mengupas berkenaan dengan kelebihan solat, berkenaan dengan keistimewaan solat dan sebagainya, tapi tidak banyak yang mengupas berkenaan dengan hukuman bagi mereka yang meninggalkan solat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung ataupun meneruskan pengajian kita berkenaan dengan hukuman meninggalkan solat. Kepentingan sembahyang dalam Islam. Sembahyang adalah imej Islam yang utama dalam hidup seorang Muslim. Jadi sembahyang ini merupakan satu perkara yang utama dalam imej kita sebagai seorang Islam. Kerana dengan sembahyang itu kita dapat membezakan antara seorang itu seorang yang kafir ataupun seorang yang Muslim. Akan diterangkan berkenaan dengan hadis tersebut. Ia juga merupakan bukti terpenting hambaan seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kepentingan ini telah dijelaskan oleh firman Allah Azza wa Jalla, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman yang tertentu waktunya. Yang telah tertentu waktunya. Bagaimana yang kita maklum, 5 waktu itu adalah
telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Ayat ini dimulakan dengan fi'il amar, iaitu perintah. Amar ni bermaksud perintah. Fi'il amar yang berbentuk suruhan. Wa'mur, dan perintahkanlah, suruhlah. Wa'mur ahlaka, keluarga kamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Jadi menandakan penting kita menyuruh ahli keluarga kita dan juga orang yang berdekatan dengan kita menunaikan sembahyang. Jangan kita pandang terlalu remeh berkenaan dengan sembahyang. Dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Dalam masa yang sama, kita hendaklah bersabar dalam menunaikan sembahyang. Sembahyang ni biasanya taklah sampai setengah jam. Tak ada orang sembahyang setengah jam. Kecuali sembahyang kerana kerana bulan, kerana matahari, itu mungkin dia lama dah sikit. Tapi kalau sembahyang 5 waktu ni, ada pun 10 minit. Tak. Itu kalau kita imam baca panjang lah. Kalau kita imam baca pendek, Allah, baca Tuhan, tak sampai 5 minit habis. Tapi walaupun itu masih ada lagi orang yang malas. Tak tahulah macam mana. Dia rasa malas nak buat solat. Kita suruh-suruh pun dia buat tak tahu itu. Susah sangat nak menunaikan sembahyang. Jadi kalau ada dalam keluarga kita ni, kita usahalah macam-macam mana pun supaya dia mereka yang tidak menunaikan sembahyang supaya menunaikan sembahyang. Apabila seorang Muslim meninggalkan sembahyang, ini bermakna dia telah melangkah jauh ke arah kekufuran. Di dalam kitab ni, kitab Fiqhul Manhaji, bukan saya kata. Jadi ada pula yang Ustaz kata kekufuran. Tapi ini telah ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang faqih dalam bidang fiqh. Jadi kita nak mempertikaikan apa yang dikatakan oleh ulama memang tidak patutlah. Jarang sekali seorang yang sering meninggalkan sembahyang sedang hatinya berpegang dengan akidah Islam. Memang betul. Jarang bagi seorang yang sering meninggalkan sembahyang ni, hati dia tetap dengan akidah Islam. Maksudnya kalau orang yang tidak, orang yang selalu meninggalkan sembahyang, hati dia itu memang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia jauh, tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dan terpesong daripada akidah Islam. Jadi kalau kita lihat orang yang sentiasa menunaikan sembahyang, dia ada hati dia tu mu'allaqatun bil masajid. Artinya sentiasa berhubung dengan masjid, berhubung dengan surau Allah Subhanahu wa taala ni, rumah Allah Subhanahu wa taala ni. Hati dia itu sentiasa bersama dengan Allah. Maksudnya dia ada juga masa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan mereka-mereka yang meninggalkan sembahyang sebab tak tahu sembahyang. Bila begitu, bila dia tahu bahawa sembahyang ini adalah wajib ke atas dia dan dia sengaja meninggalkan sembahyang tersebut, pada waktu itu dia boleh dihukum dengan kufur. Sengaja meninggalkan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka salat." Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya penghubung antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Maksudnya beza di antara orang yang syirik, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang meninggalkan sembahyang. Jadi bila orang yang meninggalkan sembahyang ini, dia boleh membawa kepada melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tak semayang kita nama itu. Tak semayang dijumpa ngomong. Tak semayang saling dengan orang-orang yang tak tentu ada dan sebagainya. Apabila seseorang Muslim sentiasa mengerjakan sembahyang, Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dosa dan penguci segala kekotoran yang ada padanya. Sembahyang akan menjadi penghubung antara dia dengan Allah yang akan dapat dilihat kesannya selepas kematiannya. Jadi kalau masa ini memang kita nampak kesan. Tak, masa kehidupan, masa kita hidup ni mungkin kita tidak akan nampak kesan tersebut. Yang mungkinlah orang yang selalu melakukan sembahyang dia sendiri merasai kesan tersebut. Beza di antara semasa dia tidak sembahyang dengan semasa dia sembahyang. Jadi maknanya kesan ataupun kesan yang ketara akan dilihat selepas kematian. Contohnya mati itu bersih, maknanya mudah menguruskan jenazah dan mati dengan mudah, mati tanpa azab dan sebagainya. Itulah kesan yang akan dirasai oleh orang-orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang ikhlas niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang 5 waktu umpama sungai yang jernih mengalir di hadapan rumah salah seorang di antara kamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sembahyang ini seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah seorang, di hadapan rumah kamu. Contohnya kita kat depan, kat sini tak ada sungai tak? Ataupun sungai Maikal lah. Sungai Maikal depan gerak. Kemudian dia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Sungai Maikal tu dia mandi dalam tu 5 kali sehari. Pagi sekali, 5 hari sekali, petang sekali, malam 4 kali. Jadi cukup 5 kali. Orang yang mudah lah, bukan di Sungai Maikal tunggu. Jadi kalau buat di Sungai Maikal tunggu tu ya. Apakah kamu rasa masih ada kekotoran yang tinggal padanya? Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kalau sekiranya kamu mempunyai di depan rumah kamu ni mempunyai sebatang sungai, lalu kamu mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari. 5 kali sehari, adakah masih kekal kekotoran pada badan kamu? Lalu sahabat menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, sembahyang 5 waktu akan menghilangkan dosa, sebagaimana air menghilangkan kekotoran. Maksudnya, sebagaimana seorang tu mandi dalam sungai tak ada 5 kali, sebanyak 5 kali tadi, begitulah sembahyang itu akan menghilangkan dengan kita mandi itu akan menghilangkan kotoran, dan sembahyang 5 waktu itu akan menghilangkan segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini. Kemudian hukum meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang boleh dibahagikan kepada 2 golongan. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana berkeyakinan ia tidak wajib, atau kerana memandang rendah kepada perintahnya, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dia mengatakan bahawa dia yakin sembahyang ini tidak wajib ke atasnya. Kemudian dia memandang rendah pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ni bukan wajib ke atas aku ni. Dan ini dibuat itulah mana-mana. Orang ini dianggap sebagai murtad. Boleh dianggap sebagai murtad kerana dia mempermainkan, dia bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang murtad ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar agamanya maka hendaklah dibunuh. Hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar memerangi